La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tu sebabnya kita ni datang rumah Allah ni, jangan putus asa. Doa pada Allah banyak-banyak. Aku doa banyak kali tapi tak makbul. Dia ada 3 keadaan dalam doa. Pertama, kita doa Allah makbulkan sebiji sebinyon macam yang kita minta. Yang kedua, Allah tak makbulkan apa kita minta tapi Allah bagi lagi baik lagi. Itu kedua. Atau yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia, Allah simpan untuk kita akhirat besok. So antara 3 tu, sangka baik dengan Allah. Jangan komplain dengan Allah. Kemana komplain? Bodoh entah, kenapa lah hidup dia macam ni, kenapa lah dia tak dapat tu, kenapa dia tak naik pangkat, kenapa dia tak dapat projek tu, kenapa dia tak ni, kenapa tak dapat, kenapa mempertikaikan Allah tak habis-habis. 10 perkara kita nak dalam dunia ni, Allah dah bagi 7, kenapa bising 3 yang tak dapat? Dulu nak nikah dah dapat bini dah. Apa nak lagi? Nak tak cukup. Jap beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam jawab jadilah. Ada orang tu topuk nyamuk yang pap beranak. Topuk yang faham lah, tak faham sudah. Saya kena pakai bahasa macam tu, budak-budak kecil main kan. Nampak dia blur tu, okey lah tu. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Kena faham maksud tu? Maksudnya dia ada manusia pula menyebabkan dia tak datang semayang. Kenapa lah ada yang lagi besar pada Allah akan menyebabkan tak nak datang tu? Kan? Jadi maknanya nak datang je. Alhamdulillah, malam ni tajuk yang paling susah sekali lah. Sebab tajuk malam ni tajuk bebas. Itu susah tu. Kan? Tapi yalah, cuma malam ni saya rasa seronok sebab datang ramai malam ni. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Ikut flat dari segi padat, rapatkan soft parking tu, parking padat-padat semua kan. Tapi saya yakin ada yang tak dapat datang tu sebab dah penuh. Jadi dia sambil itu dia dengar secara live daripada tingkat-tingkat rumah kan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita beroleh orang kata sebab nak datang ke masjid, nak datang buat benda baik ni kadang-kadang bukannya apa, kadang disebut apa, ada orang cakap kita ni dah hidup dalam dunia ni 3 benda kita kena kejar. Pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Maknanya orang yang ada hidayah ni dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda baik rasa buruk, benda buruk rasa baik. Pergi surau tu rasa benda tak baik kat dia tu, dia tak datang kan. Kalau datang orang cakap apa pula, dia kata macam tu. Kalau aku datang kan mesti orang sindir aku macam ni. Kalau aku datang orang cakap macam tu, jadi dia tak datang. Jadi tu sebabnya dia nampak benda tu tak baik, sedangkan tak ada luruh tetangga telinga kau sebab kau datang. Orang cakap lah, dia cakap Nabi, apa orang tak cakap pasal Nabi cakap? Apa orang tak cakap pasal Nabi? Macam-macam dia kutuk Nabi tukang sihir, Nabi tak berguna, Nabi ni macam-macam dia sebut dia. Tapi Nabi tenang, Nabi tetap sabar, Nabi tetap satu-satunya Nabi yang tidak mendoakan kecelakaan untuk umat dia. Tak. Dia doakan yang baik-baik untuk umat dia. Malahan kota doa Nabi ni Nabi simpan untuk jadi syafaat untuk kita akhirat besok. Salah satu datang ke surau, datang ke rumah Allah. Tu sebab yang pertama hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah. Maghfirah ni keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun, melainkan kita yakin benar setakat bulan 9 ni belum ada dosa dah. Confident kan? Tadi pun mengumpik dah, ambil semua debat ni, datang tak datang ni, tahu kan? Hal saya memang dah ada KL lagi ni. Hari ni memang saya camah kat KL. Pagi tadi dekat Seremban, tengah hari tadi lihat LHDN, petang tadi SME Bank, malam ni Sentul ni Bandar Baru Sentul, kejap lagi lepas ni kan di Bukit Jelutong. Itulah kojo ceramah kojo kan. Tapi maknanya maghfirah ni kita minta ampun. Kita ni minta ampun dengan Allah. Rugilah hidup kita. Rugi hidup kita kalau mati tak diampun oleh Allah. Rugi mana-mana. Cara nak dapat ampunan datang surau. Sekali lagi, surau semua jawapan semua datang surau. Datang rumah Allah. Tak ada cara lain dah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Tak retilah cara nak minta. Macam mana nak minta? Aminnya imam dah mintaan. Apa yang susah mana? Dah tahu bangang belajar tak nak. Tu ayat macam tu kan, susah mana kan, jangan macam tu. Tahu orang kan cakap. Datang belajar sesuatu. Dekat sini setiap malam ada kuliah. Bukan malam ni je kuliah. Ada malam setiap malam ada ustaz-ustaz guru-guru takmir pun datang mengajar.
Rugi kita tak datang. Belanjangan Samsul Debat ni sikit pun lah. Yang lain tu lagi detail, lagi mendalam. Ada kitab-kitab dia, hadis 40 semua ada. Belajar tentang kitab Minhaj al-Abidin, belajar tentang Badr al-Badrin, belajar macam-macam dengan guru. Saya kalau ada peluang malam tak ada kelas, saya pergilah. Saya pergilah dengar ceramah ustaz. Tapi kenalah nyuruk balik tiang tu. Pencamah ni nampak muka saya mula dengan ngada. Ada Samsul Debat nampaknya. Patut dia ceramah depan dengan ngada memakak kalau ceramah lah. Kita nak ambil poin dia ni, nak belajar kan? Macam tu. Jadi tak tahu belajar. Maghfirah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Terutama orang perempuan paling banyak dosa dengan suami. Minta ampun dengan suami ni, nak minta ampun dengan siapa? Dengan Allah. Sebab kita dah tentu-tentu dengan aku. Orang lelaki ni confirm dengan aku. Ni nak cakap apa? Berabut jawatan. Apa lagi? Bergaduh sesama sendiri. Bini pun tak ada jaga. Dah lah tak tahu tak boleh hajar bini. Larang pula bini pergi kelas agama. Ada orang macam tu. Tu sebab orang lelaki kena ingat nafkah dia kena bagi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir makan, pakaian, tempat tinggal kena bagi ke isteri. Tapi nafkah batin jangan kira hotel katil ya. Nafkah batin termasuklah memberi didikan agama pada isteri. Itu nafkah batin. So kalau kita gagallah kita. Dunia akhirat gagal. Orang lelaki kena ingat. Itu sebab saya tak pandai lah, tak pek nak ajar tu. Maka galakkan isteri datang dengan kuliah kat surau. Suruh abang nak ajar kau memang tak dapat dah. Sesama lah kita pergi surau. Contoh. Ataupun suami datang. Mencatatlah. Ni suami mencatat tak tolong bawa lah. Contoh lah kan. Bukan orang sini dah tempat lain. Orang sini dia catat ke handphone. Nah, betul. Bila-bila mencatat, balik share dengan isteri. Tu cara dia. Tadi abang dengar tadi. Ni Amir duduk sini. Faham lah? Duduklah. Kat meja makan. Tadi ustaz tu kau abang macam ni. Kau kena pergi belajar. Kau tidak dengan abang-abang dengan aku. Pergi kau pergi belajar. Ya? Ya ke bang? Ya. Kau pergi belajar ngaji. Kau pergi belajar ni. Abang nak ngajar kau tahu lah. Abang pun sibuk kerja. Abang kau potang balik lambik. Contoh. Benda ni kena faham. Mana kena faham? Maghfirah. Minta ampun. Minta ampun Allah. Dan yang ketiga. Yang ketiganya, kerjalah apa yang disebut sebagai rahmat daripada Allah. Rahmat ni merupakan tiket nak masuk syurga. Hanya dengan rahmat Allah boleh masuk syurga. Tapi nak dapat tiket, nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Dan datanglah ke surau sekali lagi. Jadi hari ni kita cerita tentang bahagia. Nak kerja hidup bahagia dunia akhirat. Kata yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Nampak? Minta. Atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan akhirat pun hasanah juga. Hasanah tu bukan sanah je silamak tu dah. Hasanah ni bahagia, gembira. Di dunia berikanlah aku kebahagiaan di dunia, kegembiraan di akhirat. Wa qina azabannar. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Kita minta. So nak bahagia dunia akhirat. Apa maksud bahagia? Bahagia adalah suasana senang, aman, damai dan gembira. Datang surau, gembira. Mana ada orang kusut datang surau? Mana ada yang dah ada masalah? Memang kita ada masalah tadi. Datang surau, tenang. Duduk walaupun bersela. Walaupun kita tak dapat duduk dekat kursi yang sedap, kita duduk macam ni kan. Ada yang melunjuk. Yang paling bertuah yang dapat dinding. Jangan beralih lah. Ni contohnya. Lain pahala orang dapat dinding. Kau jangan sana kat dinding tu. Dah 3 orang meninggal dah kat dinding tu kan. Contohlah kan. Nah, maknanya datang tenang, relax. Malahan sampai satu tahap ketenangan tu dia buka-buka mata, ceramah dah habis. Tu kan tidur. Itu kan tidur dah. Dia sebenarnya kalau orang dengar ceramah saya daripada mula sampai habis, lama pandang, tu biasa. Yang lagi handal pada tu dia kojak pandang jat lalap. Jat pandang jat lalap. Makna sambil dia dengar dia zikir. Yang paling handal sepanjang ceramah saya dia zikir. Zikir. Tu sebab bukan senang kan ceramah nak bagi orang togak mata ngelok kan, susah. Dia ada satu doa. Ustaz tu ada ajar. Doa tu kalau kita baca insya-Allah orang yang ngantuk boleh jadi sagar mata. Doa dia senangnya. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hilang ngantuk. Tapi saya belum baca oleh doa tu dah. Tu contoh lah. Tu makna dah habis lah ceramah tu. Sagar mata. Bila nak makan.
Jadi makna kata bila sebutkan tentang bahagia ni, kita nak kejar bahagia di dunia dan di akhirat. Manakala bila kita sebut tentang rumah Allah dalam bahasa Arab disebut sebagai Baitullah. Bait diartikan sebagai bermalam, menginap dan berdiam. Secara bahasa Baitullah diartikan sebagai rumah Allah. Bila masjid, surau, musalla dikatakan sebagai rumah Allah, apakah kemudian Allah menginap atau bermalam di masjid? Bukan demikian. Maka rumah Allah itu bukan kemudian Allah punya rumah untuk ditempati, atau Allah duduk-duduk berdiam bermalam apalagi tinggal dalam rumah. Allah tidak menempati masjid kerana Allah tidak memerlukan tempat tinggal, maka mustahil bagi menempati makhluknya. Maka mengapa disebutkan sebagai rumah Allah? Penyebutan rumah Allah tidak hanya untuk Masjidil Haram dan juga di Mekah, tetapi masjid-masjid dan surau-surau, rumah-rumah, rumah ibadah kita ni, rumah ibadah orang Islam, musalla, ada yang sebut madrasah dan sebagainya, disebut sebagai Baitullah. Dan pada pendapat ulama, Baitullah itu pun juga tidak dikhususkan kepada Kaabah semata-mata, tapi sesuatu yang mengenai Masjidil Haram dijadikan tempat ibadah sebagai nama firman Allah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut sebagai, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, maka jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf dan rukuk dan yang sujud. Maknanya daripada ayat ini bermaksud masjid, surau, rumah-rumah Allah itu juga adalah tempat kita beribadah. Yang seluruh masjid di muka bumi, seluruh surau, maka datanglah, hidupkanlah rumah Allah, maka beribadahlah di dalamnya. Okey. Jadi kalau kita tengok kan rumah-rumah Allah ni, inilah dia. Dan kalau kita tengok, walaupun ada orang tak datang surau, tapi elok kerja kat luar tu, kereta besar, berlagak, tagak jalan ni. Kan, kereta dia berkilat, orang tak boleh parking roket-roket dengan kereta tu. Kan, contohlah. Tapi kenapa dia tu? Aku tak pergi surau, okey, ya income aku. Betul. Sebab imam selama ni, imam doa untuk semua. Mungkin boleh jadi doa. Tu sebabnya kena faham, rumah Allah ni merupakan jantung kepada masyarakat kat sini. Kan? Kalaulah habis jantung tu, habislah masyarakat situ. Macam tu lah fikir. Sebab selagi mana berkumandang azan, alhamdulillah dah azan, dah masuk maghrib lah. Tahu dia. Kan, paling tidak. Tu sebab kita beribadah di rumah Allah ni. Jadi rugilah kita kalau dah lokek dengan rumah Allah tapi kita tak datang. Rugilah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok drama lagi kan, melur untuk Firdaus. Kan, yang terbaru ni apa? Kan kau jatuh cinta lagi, macam mana? Apa tajuk sekarang? Entah, saya pun tak tahulah, drama orang perempuan tahu tu. Kan, saya tak apa ingat lah, contohan. Dia tengok kadang-kadang yang main bola pula last goal kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, last goal dah. Last goal sebut sekali gol isyak dah. Yang main takraw last point kata. Biasa tu kan, makin saya macam tu ya, main takraw makin tentu kawan-kawan last point tak dapat dah, marah abah dengan berlari balik. Kan, arwah abah dia tak boleh, azan maghrib dia kunci lah pintu. Mulalah minta talian hayat dengan mak, buka dulu kan. Sebab apa? Rupa orang dulu ni ada sebab. Dulu berani kita buka tadi bagi maghrib. Mana berani? Nak kena marah dengan abah ni, buatlah. Tak pek dah. Maghrib tutup TV. Abah on cerita kan, boleh tengok berita, boleh pek tengok. Sekarang berjemaah hamaan dengan anak-anak tengok drama. Dek drama. Bayangkan makin drama-drama bersambung ni drama Cina. Drama Cina pukul 6. Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa dia tak sanggup 7? Dia takut orang maghrib tak tengok. Tiba-tiba drama Melayu tak time maghrib. Heran tak heran? Macam tu lah, nak buat macam mana? Tanda-tanda akhir zaman. Kan? Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak buat macam mana? Tanda banyak mana? Yang pening-pening banyak. Yang pening-pening banyak. Memberikan urusan umum kepada mereka yang bodoh. Tu tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata. Memberikan urusan umum pada mereka yang bodoh. Orang tak ada ilmu, pegang jawatan. Benar hari bagi ke orang tak pandai kira duit. Nak mampu. Gila lah kerja kan. Kenalah cari orang yang pandai kan. Macam tu kira. Banyak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Rumah makin besar, orang makin ramai. Dalam rumah tu seorang-seorang keluar masuk asrama.
Yang seorang sama belajar. Apa tinggal abang dengan mak. Buat rumah usah jadah. Contoh, buat bilik seorang satu, anak bukan nak duduk kat rumah tu. Sudah kahwin, dia duduk rumah lain. Itu sebab memang ayah kita dulu buat rumah bolong, rumah lama macam tu. Tak ada dah heboh dia nak besar-besar. Mak tak? Tu cerita. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Ya. Nah, belajar semakin mudah, guru makin tak dihargai. Betul tak? Perubatan semakin canggih, penyakit makin banyak. 3 minggu lepas penyakit baru, selsema tomato. Gila betul. Penyakit selsema tomato tu, penyakit dia tanda-tanda simptom dia sakit sendi dan demam, menjangkiti warga emas dengan kanak-kanak. Selsema tomato. Tomato tu pun tak ngadu apa-apa dia lah yang bagi. Cakap apa? COVID-19, COVID-19. Air semakin banyak jenis. Air minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih semakin kurang. Air Dracula, saya dengan Abang Surau pergi senakan air Dracula tu. Pokoknya air Dracula lah ni. Merah mencarau macam darah tu, rupa sirap. Mampu koceng mani. Tembika leci tu. Extra Joss budak sekarang ni. Macam-macam. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kena. Jiran sebelah rumah tak kena, melancong satu dunia. Tiga apa? Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Orang-orang tua tak hormat. Ilmu semakin tinggi, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman semakin tak ada. Duit banyak tapi tak tenteram. Kenapa? Elok lah duduk kat bandar pun, contoh kat flat biasa ni, apartment ni, elok tidur bokau daripada atas pergi ke bawah dengar suara dia bangku tu. Kan tenang hidup, sebab bahagia ni bukan ukur pada rumah kecil besar, tak. Bil elektrik berapa sebulan ni? Berapa sebulan? Anggaran lah 1 lebih. Tu banyak lah tu rumah kecil 1 lebih. Kan? Orang kaya tu 600-700 bil elektrik. Tu pun dia cakap, sikit lah bulan ni, 700 sikit. Bayangkan kan, bayar. Tu sebab belajar bersyukur. Ya. Kawan, sahabat di dunia maya semakin ramai, follower ramai, subscribers ramai, tapi kawan sejati dah tak ada. Tanya orang-orang lama, kawan sejati tu pun maksud lepak, susah senang sama-sama, tanya khabar, kau dah makan ke belum, kau macam mana hidup kau ni, pap, bagi duit belanja ke kawan-kawan. Itu nama kawan sejati. Ini kawan dalam Facebook, bayarlah kan. Barak hari ni kan, pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Allahuakbar. Pangkat tinggi, mentari itu pun tak tahu. Adalah tak nak sebut jawatan apa, contohlah. Macam mana dia jadi mentari ni, yang tu pun tak tahu, contohlah. Tak kisahlah maknanya apa jadi macam tu, kenapa jadi macam tu. Tanda-tanda akhir zaman. Teknologi maklumat semakin canggih, aib dan fitnah semakin tersebar. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Banyak betul tanda-tanda kan. Iya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dia beritahu dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, asal ramai melampaui batas hari ni. Malam tahun baru, habis malam merdeka, mengamuk, datang ramai. Apa pasal tak ada sambutan tahun ni? Marah. Eloklah tak ada. Kan menyemak jam semua jalan, apa hal? Dia lah suka jam, nyolit tu suka dia. Kan? Macam-macam ni. Jiran sebelah rumah, ni yang untung ni duduk flat ni, at least kawan sakit tahu.
Kat Putrajaya tu ada beberapa apartmen. Dah 5-6 hari mati, dah bau busuk, bau tahu jiran mati. Dah bau busuk punya tauk level lah sekarang. Kan melampau tu. Jiran sebelah rumah tak kena. Nak cakap apa? Tu belum cerita lagi, dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang lah. Kau tak faham, tanyalah kawan-kawan. Ada yang tak faham ni. Bodoh lah senapang tu kan. Melampau. Dan kemudian dia dapat liputan pula tu. Dapat sambutan pula pada orang ramai tu, masalah tu. Iya. Tu sebab dia kata, belajar adik ni. Adik-adik ni belajar. Ada adik-adik cakap nak jadi YouTuber. Saya tak nak belajar, nak jadi YouTuber. Samsul 4 pun ada YouTube kan? Tapi tak adalah sampai kita ni tak nak belajar. Jadi YouTuber bangang melantun-lantun berapa? Dia belajar adik. Kena belajar belajar je rajin. Itu sebab hari ni la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Itu sebabnya kita ni datang rumah Allah ni. Jangan putus asa. Doa pada Allah banyak-banyak. Aku doa banyak kali tapi tak makbul. Dia ada 3 keadaan dalam doa. Pertama, kita doa Allah makbulkan sebiji sebinjon macam yang kita minta. Yang kedua, Allah tak makbulkan apa kita minta tapi Allah bagi lagi baik lagi. Itu kedua. Atau yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia, Allah simpan untuk kita akhirat besok. So antara 3 tu. Sangka baik dengan Allah. Jangan komplain dengan Allah. Kemana komplain? Bodoh entah, kenapa lah hidup dia macam ni, kenapa lah dia tak dapat tu, kenapa dia tak naik pangkat, kenapa dia tak dapat projek tu, kenapa dia tak ni, kenapa tak dapat, kenapa mempertikaikan Allah tak habis-habis. 10 perkara kita nak dalam dunia ni, Allah dah bagi 7, kenapa bising 3 yang tak dapat? Dulu nak nikah dah dapat bini dah. Apa nak lagi? Nak tak cukup. Jap beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam, jawab jadilah. Ada orang tu topuk nyamuk yang pap beranak. Topuk yang faham lah, tak faham sudah. Saya kena pakai bahasa macam tu, budak kecil main kan. Nampak dia blur tu, okey lah tu. Memang iyalah kan. Itu rezeki. Tapi kita pertikaikan juga benda yang tak ada. Yang ada ni syukur. Bila syukur baru Allah bagi. Kita pertikaikan apa bondo macam ni lah. Orang perempuan duduk rumah sampai bila nak duduk sini lah. Cik lama basah sikit. Tolak-tolak kereta tu. Tolak yang kawan nak lupa pula nak turun handbrake. Mampu mengangkat. Jangan komplain hidup kita. Manusia ni dilahirkan, semula jadinya sifatnya adalah berkeluh kesah lagi kikir. Mengeluh ya. Lepas tu kikir, kodamut. Kedakut campur komut, kodamut. Ni datang surau, belenggang, bertalu bawa Mana tabung? Lah mana tabung? Dah jalan tak ada tabung yang stay dalam ni mana? Tak ada lah. Tu tabung pati besi dah. Berapa banyak dah masuk duit dalam tabung pati besi tu? Berapa tahun dah duduk ni? Lama lah saya, dah 10 tahun. Sampai tak 1000. Koma dah. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah. Ni tu sebab kan. Maka kalau kita tengok penamaan masjid sebagai ni surau rumah Allah ni sebagai Baitullah kerana bangunan itu mirip dengan rumah serta tempat dikhususkan untuk ibadah kepada Allah dan dimuliakan tashrifan sama dengan penamaan dengan Masjidil Haram, bukannya tempat yang haram tapi tempat yang disucikan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah atau tempat diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan dilarang olehnya. Jadi bersama-samalah kita memantapkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya yang melaksanakan segala perintah Allah. Buat datang sini, datang rumah Allah. Kalau kita tengok bila datang ke rumah Allah ni sebab apa? Nak beribadah. Kunci kebahagiaan kita adalah kebahagiaan nak kerja, semua kebahagiaan dunia akhirat.
Kebahagiaan dunia akhirat salah satunya beribadah kepada Allah banyak-banyak. Macam mana nak mencapai kesempurnaan ibadah? Ada 4 cara nak mencapai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mahu dah ikut-ikut. Tengok tadi semayang, budak-budak semayang, macam-macam cara semayang. Kalau semayang ni kan, kopiah kau pakai, terjulu-julu rambut keluar. Macam mana? Kan? Samsul Mat tadi dah terlupa, dah sujud tinggal. Alamak, kopiah tinggal dalam kereta. Tak apalah, handsome malam ni. Sendiri puji kan. Tak ada, tapi betul pakai kopiah kan ni. Macam tu lah. Cantik lah, nampak tu. Macam tu lah, steady kan. Nampak? Dia mesti dengan ilmu, belajar, mengaji, baca. Macam mana? Tengok imam baca tadi. Cuba kita ikut dalam hati kita, dan balik nanti dia nak baca macam tu. Kadang baca Fatihah pun tak lampah. Sik baik di imam. Imam jadi imam, dia baca Fatihah. Kita kalau terlambat sikit, kita masuk, kita tak sampai baca Fatihah, tak apa. Imam, tapi kita, imam dah baca kan tadi. Kan? Cubalah baca. Tu sebab jangan lambat-lambat datang. Leko je. Tak apa, dia buat kat rumah. Ngintil ke keripap. Kau tolong buat kuih tak? Ya apa kan? Tak ada dah. Saja lambat kan. Allahu Akbar. Kau ajak lalai. Setan ni bisik je. Tak apa, janji kau poi. Lambat pun tak apa. Kan? Setan dah bisik. Ayolah, lambatlah sikit. Turun-turun. Allahu Akbar. Dah rakaat ketiga. Tak apa, lambat pun tak apa. Janji kau poi. Orang tu tak poi lah. Betul juga. Sampai-sampai orang nak bagi salam. Setan pun bisik. Tak apa, kau buatlah salam orang. Orang kan tahu pun kau tak semayang ni. Langsung tak semayang. Mesti dengan ilmu kau nak belajar. Mengaji pun kau nak belajar. Sebab dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tengok bacaan Bismillah dia betul tak? Baca. Alhamdulillahi rabbil bil. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kan? Him. Salah him. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ramai yang Maliki salah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Ramai yang nampak? Ihdinas siratal mustaqim. Yang paling ramai salah apa? Waladdallin. Hujung tu. Amin. Salah panjang mana tu? Amin. Sudah, cukup. Tu belum cerita lagi bila yang seorang tu jadi imam kan. Nak naik daripada rukuk tu selagi tak sampai tak habis. Allahu Akbar. Dia dah lah payah dengan bertongkek-tongkek nak nyampai ke atas tu. Dia ada harkat dia juga. Allahu apa tengok masa kat takbir. Macam mana? Ada yang macam ni. Ada. Mak kilau lah. Kan ni betul tak? Betul. Kan tu kena belajar. Tu sebabnya dia mesti buka macam ni. Yang lelaki lah. Yang perempuan dalam telakung tu pun tak tentu. Mana tu cecek-cecek-ceceknya. Kena belajar. Ada ustaz dan ajar. Dia macam ni kau ibu jari ni kau nak cuping telinga. Baru dia jadi. Oh macam tu. Kawan tu mana sampai orang cuping tak ada macam mana. Allahu Akbar. Cukup. Tak ada. Allah dia pula belajar lah. Kita masa takbir tu kena sahaja aku sembahyang maghrib.
3 rakaat mengikut imam. Kerana Allah Ta'ala dia, Allah sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allahu Akbar. Lama Ada orang tu Allah lupa pula. Allah orang sebelah copek lah. Kena belajar lah, kena belajar kan? Tak belajar susah. Kena belajar ni bukan belajar ni, dia tak mahu ni ikut-ikut lah. Tak mahu ni ikut-ikut. Betul, bacalah surah yang baik-baik. Bacalah surah, tak kisahlah kan. 20 tahun kahwin tu lah surah. Inna a'tainaka Allah, inna a'tainaka Allah. Inna a'tainaka al-kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Daripada PKP tu lah surah lagi. Kan bukan kata tak sah. Okey, surah tu bagus. Surah Al-Kautsar bagus. Surah Qul Huwallahu Ahad. Kan kita baca surah Al-Ikhlas bagus. Cuma tinggal lagi mempelbagaikan. Itu sebab dekat rumah kita kena hidupkan dengan solat. Sebab apa? Nabi kata bezakanlah rumah kamu dengan kuburan. Bezakan rumah kita dengan kubur. Maksudnya rumah kita pun kena ada lantunan ayat suci Al-Quran. Ni lantunan ayat suci Al-Quran tak ada balon ni karaoke. Kan? Kau ada lelah orang kat flat ni masuk pertandingan kilauan omeh tak faham sudah. Kau ada yang nak pergi tu escort dengan belanja jenazah tu. Sampai ke Astro, sanggup tak? Dan sudah-sudahlah. Kan? Sudah-sudahlah. Berhibur apa semua cukup lah kan. Saya pun bukanlah baik warna dah kan, tapi tengok orang yang masuk bertanding tu, kesian tengok, menangis aku tak keluar, meraung tetangga gigi palsu yang menangis. Tak sah ya, tak sah. Kita ni nak menuju ke arah redha Allah, belajar. Tak tahu tanya, malu bertanya sosek baik kan? Bukan sosek jalan, Waze map ada. Jalan tak sosek tau, tapi sosek baik hidup kita. Kan? Belajar, mengaji, belajar, ambil wuduk macam mana. Kan? Dan sekali boleh, 3 kali boleh nak ulang air tu. Tak nak membazir, jangan membazir. Ada orang tu dia terlupa dia ulang balik. Dia terlupa dia ulang balik. Berapa 3 kali balik semula. Tak, tu membazir. Kan? Siapa kata kalau terlupa kena ulang balik? Kan? Ambil yang last tu. Kalau semayang kalau kita rakaat ketiga ke kompak contoh nak semayang isyak kan, 3 kompak, kita kena ambil yang paling sikit. Paling sikit maknanya kena ambil agak 3 jadi kita kena tambah 1. Rupoi 6 rakaat itu semayang. Bini kira tak belakang pun konon tua ni 6 rakaat. Kan? Ni ya. Tu sebab kita kena belajar. Kita tak tahu. Tapi kita duduk belakang imam. Imam tu lupa ayat. Orang belakang kena tolong imam. Tu sebab kalau tak ada ilmu, duduklah belakang. Janganlah berani-berani duduk belakang imam tu. Tu sebab saya duduk jauh ni. Akal tak nak jadi imam. Sebab saya nak jamak tadi tu saya duduk belakang. Belakang tak ada apa kan. Ya, duduk belakang. Lepas tu dah tahu tak ada ilmu, jangan duduk roket dengan imam. Bukan kata tak salah, kebetulan imam malam tu okey lah. Imam tu lupa, imam lah jadi baca ayat panjang. Imam lah a'udzubillah minasyaitanirrajim. Sudah surah apa lah baca ni. Sebaik alhaqumut takatsur. Senyum belakang. Kata kan. Kawan pula malam tu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal haya yang belakang haya lah deh. Apakah kata kan. Kan kau tak tahu macam mana duduk belakang. Ataupun imam tiba-tiba didatangi angin yang tak diundang. Kantut batal semayang batal wuduk batal semayang macam mana nak buat tu? Dia mufarakah, orang belakang kena buat apa? Kena kau depan ganti imam. Tahu sambung.
Ni dia lah pusing. Batal weh kontut. Batal. Gila kau jauh. Sebab tak, orang tak ada ilmu macam tu lah. Besan dengan besan. Dah lama tak jumpa. Kau sihat. Kau sihat lama betul tak jumpa kau. Anak kita pun khabar Burak-burak macam tu lah. Dia orang elok kayak kelumpur tu. Jomlah kita semayang lah. Maghrib lah. Allah. Maghrib je kita semayang sama-sama. Jom semayang. Tak pula kau semayang lalu dan tak ambil wuduk ni kau semayang lu. Dia pun pergilah ambil wuduk. Yang biasanya dia dah semayang. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Sampai rakaat kedua dia join. Allahu Akbar. Dia ikut. Dia tahu. Dah ikut dah. Dia pun baca lah kuat sikit. Sebab dia imam. Kan bunyi lah. Lepas tu bila dia ikut dekat belakang, rakaat kedua selesai. Naik rakaat ketiga. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia tadi kau nak bangun si lagi. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang besannya tahu lah. Kau bukan ada satu rakaat ke? Dan tu malah semayang kau. Satu rakaat mengkira. Jangan gila. Sebab tak ada ilmu. Sebab tak kita mungkin golak, tapi itu hakikat dia. Orang yang tak faham tadi, berapa ramai orang yang lambat semayang tadi. Kat belakang ada beberapa budak tadi duduk belakang. Orang bagi salam, dia pun bagi salam. Ada tadi beberapa budak lah, saya tak nak lah tunjuk siapa. Dia masuk rakaat kedua. Macam mana tu? Macam semayang jamak dengan jamak qasar kan. Bukan semua orang tahu. Melainkan orang yang biasa travel dia tahu. Yang biasa bermusafir dia akan tahu. Jamak qasar. Saya pernah bawa dua pakcik ni. Dia memang saya kenal lah baik dengan pakcik ni. Sampai dekat apa? Sampai di Sabah. Kita semayang asar. Cik, kita semayang ni, kita jamakkan Zuhur dengan asar. Cik faham tak? Cik tak faham tak apa. Cik ikut je. Saya jadi imam, dia jadi makmum dalam bilik semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun. Bangun semayang pula. Semayang satu lagi. Semayang asar pula. Semayang asar dengan Zuhur. Dah semayang settle, bagi salam, selesai. Doa. Habis macam mana ni? Makna sebab tadi kita kan naik flight. Jadi kita tak sampai semayang Zuhur. Jadi makna sekarang bila sampai ni kita jamakkan Zuhur kepada asar, namanya jamak takhir. Kalau kita semayang dekat waktu Zuhur, maka namanya jamak takdim. Kalau tak semayang dulu, jamak takyah namanya. Walak cik tu. Oh macam tu. Kita itu belum lagi, belum permulaan, belum cerita dengan masalah tu. Kemudian maghrib boleh jamak ke? Boleh. Tapi walaupun jamak, dia tanya, tapi maghrib nak tinggal dua kat ke? Tak. Bila kita buat maghrib tamam. Maghrib penuh, sempurna 3 rakaat. Tak boleh potong dia. Isyak kita boleh kasarkan jadi tinggal 2. Jadi kalau kita buat pada waktu maghrib, himpun dengan waktu maghrib, nama dia jamak takdim. Kalau buat pada waktu isyak, nama dia jamak takhir. Faham ni? Faham. Buat. Esok pagi subuh ditanya satu soalan. Subuh ni nak combine dengan apa? Tak, kita mungkin galak. Kita mungkin, tapi tak mustahil orang yang tak pernah buat akan tanya soalan. Itu sebab kita kena cik ni subuh tak payah ada. Habis tak boleh pendek, tak ada 2 orang pendek apa. Lepas tu ada orang cakap, ada juga pandangan menyatakan boleh tak kalau kita keluar pada rumah, sebelum keluar kita nak jamak, boleh ke tak boleh? Kita nak keluar ni sebab mungkin kita bimbang dalam perjalanan, tak ada tompek, mungkin susah kita nak singgah lagi mana-mana, boleh jamak. Tapi menurut pandangan ulama, bila kita jamak tu jamak tamam. Maknanya Zuhur tu, contoh nak Zuhur ompek, asar pun ompek. Macam tu. Tapi kalau keadaan kita ni, insyaAllah dalam Malaysia ni topik RNR banyak, topik semayang insyaAllah sampai gitu. Itu sebab kena belajar kan. Contoh semayang subuh, tiba-tiba dia terlupa kunut kan. Lepas tu taklah ingat sujud sahwi pun tak boleh tak? Boleh, tak ada masalah kan. Jadi itu kita kena faham ya. So kena belajar. So maknanya ni dari segi ilmu. Pertama, kesempurnaan ibadah kena belajar. Mengaji pun kena belajar. Semua kena belajar. Azan belajar. Budak-budak ni buat pertandingan azan kategori subuh lain cara. Kategori maghrib lain cara.
Kalau subuh dia tak ada nendayu mana tu. Maghrib menendayu bagi masa orang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil bagi masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Benda dah kena. Relax ya. Sampai yang hayalah salah tu mendayu betul. Hayalah salah. Wah, macam tu lah. Baru batu. Ni orang ngap pendek lagi. Hayalah salah je. Orang tak sampai kawan tu sampai dah. Subuh lain. Subuh jangan nendayu macam tu. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Maknanya berjoget sikit biar orang datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu lah. Syara la ilaha illallah. Macam tu ya. Hayalah salah. Tu ya. Biar terperanjat peranjat. Orang tengah tidur jangan salah. Tu lah. Ni Bilal datang lah kita ya kot. Bilal nak azan pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Memang lolap lah orang sana. As-salatu khairum minan naum. Tu kalau orang dah biasa. Kalau tak pun as-salatu khairum minan naum. Marah betul Bilal ni dia kena bangun. Solat tu bebek je. Bagi ada adik ni bagi dia semangat kan. Bagus adik-adik ni datang. Kau jangan malam ni kau datang. Kau tu buat kelas mengaji, belajar kan. Betul. Jadi yang pertama ilmu. Semua tu semua nak kena ada ilmu kan. Kemudian begitu juga. Dan yang kedua, mencapai kesempurnaan ibadah kena ada apa? Kena ikhlas. Semayang, kenapa orang semayang tu? Bukannya nak dapat ganjaran-ganjaran tertentu, melainkan ganjaran di sisi Allah jugalah yang kita harapkan. Dan kemudian begitu juga bila kita salat di ikhlas ni, maknanya yang kita harapkan adalah yaumul akhir, akhirat yang kita harapkan, bukan dunia. Dunia ni sementara yo, tak ada benda pun. Sementara yo, Samsul debat ni kan, beryoyo lah orang tengok Samsul debat. Sementara yo. Tak lama masuk keluar Samsul sebat. Samsul debab, Samsul dobi semua keluar. Kan? Saya tak ada gambar, saya pandai dah, tak ada. Tu sebab saya kata kalau letak banner tu letak saudara Samsul debat. Jangan letak Ustaz Samsul debat. Saudara Samsul debat SSD. Ustaz Samsul debat USD mahal. Takut tak boleh bayar berapa lu saja ke suruh bayar kan. Itulah kan. Iya. Ya, tapi itulah dia. Konolah ikhlas kita. Tak usah lagak-lagak, tak ada benda pun. Ya Allah, benda yang kau bagi semua Allah Ta'ala bagi. Suara saya kan, saya kalau perasan 2 minggu lepas, suara saya dah hilang. Saya tak boleh camah. Suara dah camah itu. Saya camah. Akhirnya saya tumbang 5 hari. Doktor bagi surat 5 hari kuarantin, tak boleh keluar rumah, rehat 5 hari. Tu macam mana Allah bagi suara kita ni sadar, bukan nek kita punya. Tengok yang penyanyi-penyanyi yang top-top dulu-dulu, dia masuk ke Gavaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri, bukan lagu orang. Lagu dia sendiri dia tak boleh nyanyi. Bayangkan kenapa jadi macam tu. Sebab tu Datuk Nora dia beritahu saya kan, dia cakap bila dah berusia ni Ustaz, penyanyi tu dia kena ubah range itu ikut kesesuaian suara dia, ikut kemampuan. Dia tak boleh nak nyanyi macam dulu. Dia tak boleh tarik sampai ke langit ni, tak sampai dah.
Ke langit dengan dia ke langit boleh. Tapi iya betul tak dia sesuaikan dengan suara dia. Kayo sampai bila kayo sampai masa mati dapat anak habis. Nak cakap apa? Pangkat. Dia tu nombor 1 kat pejabat daerah tu dulu. Nombor 1 weh. Tiba-tiba kat ujung tiang ke surau tu nak. Pokoknya tu pencen. Nak cakap apa? Saya pun dulu pengarah undang dah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Saya dulu pengarah undang. Sampai masa bersara, kan? Mana nak kita lagakkan? Kan? Rumah besar, orang ramai kan? Perasan tak? Sepanjang kita duduk kat Bandar Baru Sentul ni kita lalu, berapa banyak rumah besar kita nampak. Rumah yang besar tu dah buruk dah hari ni. Sebab berlambak lagi rumah baru yang baru naik, yang lawa-lawa, betul tak? Dekat sementara. Duit sampai masa habis. Takkan kita tak belajar-belajar lagi? Satu kali mengundi 3 Perdana Menteri dapat, takkan tak faham? Betul tak sementara ke tak sementara? Sementara. Ni tak lama lagi nak pilihan raya balik ni. Tak usah lah nak gaduh. Pangkah-pangkah. Kau orang dengan calon tu kau pangkah mukul. Ni rosak. Tak, yang kita bergaduh ni apa hal? Kenapa? Nak belum copek lah pilihan raya pangkah-pangkah dah. Tak usah nak cerita. Kata tak dengung dia apa. Tak usah aku nak tunjuk dengan bendera kau pasang kat rumah kau. Nak tunjuk nak naikkan kat benda tak payah. Benda tu tak jadi elok. Tak payah. Itu pilihan raya, hak parti kau nak pilih tu pulang tu hak masing-masing. Tapi kenapa nak bergaduh sampai ke surau? Kenapa nak bergaduh sampai masyarakat? Kenapa? Apa kau anda benar? Ingat yang kita ni manusia, betul tak betul semua, salah tak salah semua. Masing-masing ada argument masing-masing. Tapi kalau argument tu bergaduh menyebabkan berpecah belah, baik jangan. Itu je cerita. Tang surau semayang, kiblat sama. Nabi ajar apa? Sebagaimana di Islam, dia menyembah Allah, dia tak memerangi Islam, maka kau kena sayang dia. Nabi ajar macam tu. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia kalau parti tak sama dengan kau. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni geng belasnya belas anu. Nabi tak ajar. Nabi ajar di Islam, dia taat perintah Allah, kau sayanglah dia. Macam tu je. Nabi ajar kan? Jadi ikhlas. Jadi makna kata tak usah sombong-sombong. Buang penyakit dalam masyarakat ni, sombong-sombong ni buang. Tak ada Samsul debat datang ni Azia je. Tak ada dah heboh. Tu yang ramai tadi nampak tengok, yo tak yo tu. Kalau kereta besar berlari dia buka pintu tu. Kan? Sebelah mata pun tak mana. Bodoh Azia tu. Saya ceramah kat UTM Jalan Semarak tu. Diklaim kereta tu. Gila betul. Kereta pencamah kena klaim kunci tayar tak pernah jadi tu. Nak baik macam mana? Kan? Orang tak tahu. Dia kan siapa pula berani parking kat sini ni tu. Iya. Tapi yang penting apa? Bahagia sudah. Biarlah orang nak cakap apa, orang nak buat apa pun cakap lah. Saya camah kat Pahang tu, dia kata, steady Ustaz kan, jauh-jauh datang naik Grab tu. Kereta aku tu kau bang. Sebab yang hantar saya tu, bila saya turun, dia tu bawa pergi cuci kereta. Dia tinggalkan saya situ. Steady Ustaz datang dia jauh naik Grab. Kereta aku tu kau bang. Saya suruh budak saya pergi cuci dulu kereta tu, kan datang balik. Tapi alhamdulillah tak ada apa masalah saya. Mileage dia tu dah 320,000 tu. Dia sayang. Saya bukan saya bawa tu sebab apa, memang saya sayang gitu tu. Sampai sekarang jago betul. Servis tak pernah lagi apa. Saya pergi servis kat Pro 2 tu. Budak tu teman. Pergi mana Ustaz? Bukan baru minggu lepas ke servis Ustaz? Ngata aku kat budak tu. Saya walaupun masih lagi servis kat apa, jago kan. Ya sayang. Kan? Tak payah bosan-bosan. Orang belagak kata bosan-bosan sampai masa jam sama dah. Kan? Jam sama dah. Kawan lagi 9 dia melatih, dia tak biasa jam macam saya tu sebab saya ceramah pagi. Kalau saya ceramah kat Kelumpu pukul 9, saya subuh kat tol Sungai Bersih tu. Sebab orang ni 9 dia tak biasa jam. Dia mati di dalam kereta tu. Setengah jam weh. Nah, bayang setengah jam. Lama. Orang tu, bayang orang Kelantan, orang Terengganu. Dia boleh 22 jam. Wih, macam mana tu? Itu bukan jam tu, menatap namanya. Menatap dalam kereta. Siapa yang balik Kelantan ni? Cuti Kelantan Terengganu. Kan memang jam tu kan 22 jam. Pukul 8 pagi kau kat 2 balik tengah malam sampai gila betul. Oh memang tidaklah ada jam tu. Ya Allah Akbar. Kau mah kahwinnya jauh kena lokek kan senang. Om perempuan ni. Om perempuan kenapa kau mah cik jauh? Cik ni lokek om perempuan. Kenapa kau mah ciknya jauh?
Oh, perempuan. Kenapa kau cari suami je jauh? Jawab. Ha? Apa dia? Jodoh. Pandai dia jawab. So kalau laki kau kahwin lain, jawab macam tu. Menyasar jawab. Bosan lah. Tak adalah gurau kak. Gurau. Tak ada. Nah, tapi betul tak tu, saya respect lah kawan-kawan yang balik Terengganu, balik Kedah, balik apa yang jam berjam-jam tu anda lah. Saya tak boleh tahu sakit kepala. Berhenti dah. Betul berhenti pula kereta. Kenapa berhenti ni? Tu sebab saya kalau nak perjalanan kan, kalau plus saya akan telefon tol plus tu tanya. Macam mana? Ajak saya tengok kamera okey, dekat depan ni ada accident sikit, tak jauh lah, dalam berapa kilometer. So jadi encik terus je, insya-Allah kejap lagi jalan clear. Dia okey. Ni bawa, ni memang jam cik kat depan ni, jam sampai ni. So cik kalau boleh cari jalan alternatif, cari jalan alternatif. Ikut jalan dalam. Oi, main orang ni 9 dia tak biasa jam. Sebab subuh biar ada subuh kat Kelumpur, tak apa. Jangan melokek tu. Mana orang bersedih boleh tinggal kat Bandar Baru Sentol ni. Parking pun jam. Macam mana? Aduh, hai. Kan. Itulah, tapi tak apalah, rezeki kan. Tapi tak apalah, dia dah biasa kan, tak ada apa. Orang yang tak biasa lah. Tuan dah biasa tak apa kan. Jadi yang kedua tu tadi maknanya ikhlas kan. Macam kita bekerja lah, kita buat satu ikhlas, tapi Allah yang bagi ganjaran kan. Macam kita buat kan, tak naik pangkat, jangan komplain. Kerja ni ramai ni orang bekerja komplain, kenapalah aku tak naik pangkat, aku memang tak ada rezeki. Bahaya cakap macam tu. Aku memang tak ada rezeki. Jangan, rezeki Allah bagi. Rezeki ni, hakikat rezeki ada 3. Pertama, Allah tentukan punca rezeki. Ada orang punca rezeki duit, punca rezeki gaji, punca rezeki naik pangkat, punca rezeki bini kaya. Tak tahulah you banyak duit. I memang banyak duit, you tak nak minta. Dia kata macam tu lah, contoh lah kan. Rezeki dia pula adalah duit tanah. Mak saudara meninggal, tak ada siapa turun. Memang dia je nak saudara tinggal. Tapi tu punca rezeki. Ada orang lah kebetulan pula menjadi pula dia main saham tu pelaburan, alhamdulillah pelaburan patuh syariah menjadi pula ni, alhamdulillah rezeki. Punca rezeki Allah tentukan. Kedua, Allah tentukan kadarnya. Tak lama lagi belanjawan bagi menghargai jasa penyawan awam, dia bagi berapa? 700. Ada orang cakap sikit bona, jangan, sebab Allah tentukan kadar tu. Memang betul lah kerajaan bagi, tapi Allah izinkan kadar tu banyak tu. Pada kita mungkin sikit, pada setengah orang pergi cucuk petang tu tak ada pun, belum lagi bang. Dia baru umum tak ada petang tu dapat. Sebab mana pada dia besar 700 tu. Tu sebab jangan kita pandang kecil. Jangan pandang kecil nikmat Allah bagi, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat tu. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila dapat rezeki tu. Allah yang tentukan. Ada orang kahwin lepas 10 tahun baru dapat anak, tak berhenti pula tu. Lepas 10 tahun dapat mana ya contoh. Tu mana Allah yang bagi. Tu sebab kau nak faham. Dan jangan pertikai. Tu sebab saya kata jangan pertikai. Aku ni kerja teruk pun tak dapat. Ikhlas. Ikhlaskan nanti aku kerja ni, insya-Allah adalah hikmah Allah bagi. Rupanya Allah bagi mak ayah kita panjang umur, hari-hari boleh doakan kita. Tanya orang yang mak dah tak ada, macam mana rasa kosong hidup dia bila mak dia dah tak ada. Tanya abah tak ada, satu hal bukan kata abah tak ada, tak apa, abah mati tak apa, lantak ada, bukan. Tapi maknanya doa seorang ibu, minta orang perempuan tua lain, yang mak orang lain doakan kita, tak sama dengan mak kita doakan kita. Iya, betul tak kan? Tanyalah orang lama. Kehilangan seorang ayah dengan kehilangan seorang ibu beza. Walaupun kita pergi balik beraya, orang tua tu, mak tu dah tak ingat apa-apa, contohnya duduk seraya tu, paling tidak dia ada. Tapi bila dia dah tak ada, dah tak sama rumah tu dah. Itulah beza. Nampak tak? Jadi makna kata rezeki Allah bagi. Kadang-kadang Allah tak bagi tu, Allah bagi bini pandai masak. Allahu Akbar. Romak ke dempol, lempeng makan. Lempar-lempar jadi sedap betul kau masak milah. Lempar sayur jadi daging, gilo tu.
Macam mana kau buat ni? Tak, dia pandai masak lah kira. Pandai kuih pun jadi. Masakan Pantai Timur semua dia pandai. Sik kerabu, sik dagai, lepak tika, sagopa. Semua pandai dia. Oh, ya lah. Saya tahulah, saya tolong maklum saya menego makin. Saya tahu masakan Pantai Timur. Kan? Jadi makna kata jangan kita mungut. Ada rezeki. Orang dia bagi rezeki, suami pandai mengambil hati isteri. Balik ada ya kuih. Hari ni abang bawa kuih kesayangan kita. Kuih ni tanda kasih sayang kita. Namanya kuih couple. Kuih couple tak nak dengar pun nama kuih couple tu bang. Kuih cakui tu. Kan couple tu. Cakui kan. Centangnya melakap dua tu kan. Bahagia ya hidup. Nampak tak? Tak boleh lah. Bosan lah. Dia orang pergi makan kuih cakui tak tahulah nama kuih couple. Yang ketiga, dalam mencapai kesempurnaan ibadah macam mana? Mencapai kesempurnaan ibadah yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang. Kan? Nombor ekor main. Jangan. Parah tu. Malam ni Alhamdulillah kita ada dalam 25 jemaah. Kita ada malam ni dalam 150 jemaah. Semalam kita ada 8 orang ni. 1508. Dia bukan boleh nombor tu. Kutipan malam ni kita dapat 1632. Berapa? 1632. Kono pula tu. Kono dah lah. Kono belanja JK Surau. Kau hajar betul. Kan? Macam tu juga punya orang perempuan kan. Semayang ngumpet laju lah. Contohlah bukan perempuan sinilah tempat lain. Jangan. Orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Tengok lelaki pergi surau ni muka manung. Taruk kau dengan bini kat rumah. Lelaki datang, imam ajak ngaji. Malam ni kita ngaji nak. Boleh imam? Boleh. Dia pun ngaji. Ngaji. Sadap tak ngaji ni? Sadap lah mam. Seronok rasa hati. Tenang rasa. Pesyak tak ngaji nak? Bunyilah sikit. Ngaji lagi pesyak. Pukul 9.30 pun sampai rumah. Bini je nak. Pahal lambat. Nak pahal lambat. Gila Samsung bini. Pahal lambat ni. Laki abang ngaji ni baca pun terabur. La ilaha illallah. Mulut mak. Abang ngaji di imam ajak, pergi maghrib ngaji, pergi isyak ngaji. Sudahlah, jangan lepak kada kopi. Mulut kau. Malam esok tu imam tanya, malam ni ngaji nak? Tapek dah orang. Bini nak memakak malam tadi. Bini nak memakak tapek dah malam, tak tapek. Nantilah tunggulah 2-3 minggu dah lupa sok baru ngaji lek. Ayolah hati. Ikut kau lah. Malam tu lepas maghrib, lepas bagi salam tu balik rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa kau capuh balik. Bawa kau capuh ni laju betul lah. Ni sembilan cakap. Yang lagi laju berdesup. Yang paling laju menculin. Tu kau nak belajar lah. Sampai kat rumah, capek balik, tak semayang kau. La ilah Allah, tak semayang. Salah juga. Aduh, hai. Itulah saya ajar orang lelaki satu je. Kalau balik, bini tegur. Awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Macam tu je cara. Ke mana tu bang? Awal lagi. Lepas tu senyap lah dia. Dah senyap, risau pula. Pula kau senyap ni. Kamu malah cakap-cakap kan bang, keluar balik tu malah cakap tu. Tak, cakap yang baik-baik orang perempuan. Ni orang perempuan ni nak masuk syurga bukan susah pun. Pertama jaga solat, pertama jaga puasa, ketiga jaga maruah diri, maruah suami. Kita mengumpet-ngumpet, kita bawa mulut cerita-cerita sampai orang kenal. Bini siapa? Itulah. Mulut dia memang macam tu. Kan tak elok tu. Jangan sampai jadi macam tu. Dan yang keempat, taat perintah suami. Faham orang perempuan? Nak senang hidup taat dia. Apa lelaki nak tu setuju je. Faham tak?
Tak ni, ilah Allah ni hadis ni. Nabi kata kalau kamu jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Lepas ini pun lelaki nak setuju ya. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham tak? Faham. Setuju tak? Tak mahu dulu. Dogi tetap dogi. Tak. Setuju ni, taat perintah suami yang baik sahaja. Setuju tak? Kahwin baik tak? Orang lelaki lepas ni dia bersih imam yang ajak dia dalam serbat ni menghasut dia. Tak adalah kak, yang seorang pun tak terbola nak lebih, betul tak? Yang seorang pun tak terbola nak lebih, betul tak? Betul tak? Orang perempuan. Ya kena jaga. Ya tak? Macam saya cakap tadi kan, didikan agama tak boleh nak bagi. Dia sibuk nak kahwin lebih, macam mana? Kan? Jagalah elok-elok tuan-tuan kan? Dan begitu juga yang keempat, mencapai kesempurnaan ibadah mestilah dimulakan dengan niat. Niat tu mustahak. Niat tu mustahak tu kata, dan datang semayang ni malam ni kapur nak jumpa Samsul Bat, dapat jumpa lah. Mungkin ada pahala lah, tapi tak sebanyak pahala ibadah yang sepatutnya kita kerja. Macam kita bekerja kan, kita terlupa niat kerana Allah, rugilah kita. Kalau kita bekerja niat kerana Allah, dia jadi pahala. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik, benda baik diizinkan oleh Allah, makna kaedahnya betul cara kita kerja, dan kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau contoh kita tengok Robin Hood kan, kita tahu cerita Robin Hood tu. Katalah dia masuk Islam, Robin bin Hood namanya. Contoh dia nak tolong fakir miskin, benda baik. Dia niat kerana Allah, baguslah, sebab dia masuk Islam, niat kerana Allah. Tapi kaedah dia, cara dia mencuri daripada orang kaya yang tu Allah tak izin, so tak dapat pahala ibadah. Tu maksud dia. Jadi kita kena faham, rugi. Kita bekerja benda baik, biasanya kerja kerajaan ataupun kerja jadi dekat pejabat, kita kerja pembantu takbir, kita jadi office boy. Contoh kita buat food panda pun lah. Kalau bekerja naik motor untuk buat grab food, kita hantar makanan dekat orang, maka pertama, benda tu benda baik tak? Benda baik. Lepas tu kita terlupa niat kerana Allah, rugi ya? Niat kerana Allah. Kebetulan pula orang ni, apa yang paling mengembirakan? Makanan sampai rumah, gembira lah. Faham tak? Kan? Macam tu lah. Jadi rugilah kita kalau anda kata kita ni tak mengejar kesempurnaan ibadah. Dan bila kita beribadah, kita tahu bila kita bersembahyang, kita bersolat secara berjemaah, pahalanya berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Berapa? 27. Tak ada siapa yang salah jawab. Semua tahu 27. Tak ada apa yang fikir dalam 20 katil lah. Tak ada. Semua jawab 27. Semua dengan pasti dan yakin 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Faham tak? Jadi rugilah kita kalau kita tak sembahyang berjemaah. Kita sembahyang seorang-seorang, boleh lah sembahyang berjemaah di rumah, buat seminggu sekali kat rumah pun boleh. Tapi dalam masa yang sama datang juga ke surau mengimarahkan. Satu lagi nak tegur bab kejiranan masyarakat kita. Nabi kata dekat sahabat-sahabat, bila sahabat tanya, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Bila sahabat fikir, sahabat faham kiri kanan depan belakang tu faham. Ya Rasulullah, yang atas bawah tu macam mana? Nabi senyum ya. Kamu ikut saja. Rupanya zaman ni baru jumpa. Flat bandar baru sentuh. Tak, golak. Tapi masalahnya atas bawah tu wajib baik. Ada orang tu atas dia, siapa pun dia tak tahu. Kena baik. Tapi mustahil. Kita nak baik dengan tahap zaman sekarang ni susah. Nak baik dengan kiri kanan depan belakang ni susah. Dengan tahap masa berbeza-beza. Satu je jawapannya. Datang surau, settle. Datang surau jangan kira 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri kanan depan belakang kita boleh baik. Atas bawah boleh baik. Datang surau. Contoh malam ni datang, tak kira siapa. Malam ni ada, siapa? Orang sini ke tidak? Awak kat mana? Sinilah. Ya ke? Rumah nombor berapa? 5 boleh. Sebelah rumah saya tu. Rupa sebelah rumah dia. Rumah. Tu sebab saya kata datang surau. Surau ni adalah jawapan.
Saya kata surau ni adalah hati kepada penduduk sini. Imam doa tadi, cuba dengar. Muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi imam doa, ya Allah, kau sejahterakanlah hidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu pergi mampuih lah. Tak ada. Mana ada doa untuk semua kan? Untuk semua. Yang lain pula, amin, amin. Dengan sebab itu barangkali keberkatan tu melimpah ruah dapat juga pada orang yang tak datang surau. Jadi orang yang tak datang surau, macam tu tak datang pun tak apalah. Datanglah. Sama-sama kita imarahkan. Imam bila dia dongeng ramai tu malam ni lain macam bacaan dia tu. Dia punya khusyuk, dia punya poin tu lain. Kan? Ya, datang kita meramaikan jemaah di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sesungguhnya terdapat 4 kelebihan orang yang berhimpun dan memakmurkan, menghidupkan rumah Allah. Kan, antaranya pertama, diturunkan Allah suasana ketenteraman dan kedamaian. Allah Taala akan bagi. Kedua, akan diliputi dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, akan dikelilingi oleh para malaikat. Cuma kita tak nampak. Kau nampak lagi ni. Penuh malaikat yang keliling kita ni. Dan begitu juga yang keempat, dipuji dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zaman yang dikatakan moden ini, tentu pelbagai pendekatan dan aktiviti kita boleh buat dekat surau. Macam saya kata tadi lah, kita buat pertandingan. Boleh kita buat pertandingan sukan, sepak takraw ke, badminton ke, tak kisah. Anjuran surau Al-Qaryah ni buat. Kemudian penyampaian hadiah akan disampaikan selepas waktu isyak, lepas solat isyak. Semua datang. Kenalah datang semayang. Kita nak cari ni, nak biar orang datang. Kemudian sumbangkanlah. Kan? Dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala sebut bulan sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Masukkanlah sumbangan dalam tabung bosi tu, poti bosi. Ke masjid tu poti bosi pun hilang. Yang mana ni membawa? Gila betul lah sekarang kan. Tapi baik macam mana, tapi kita ni yang curi-curi lah, tapi kita ni bagi sumbangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, malam ni bukanlah kata nak mengajar benar, tapi nak membawa kita memikirkan tentang kita semakin banyak dah tanda-tanda akhir zaman tu, tempat banyak, tapi kita masih lagi leka. Kita tak buat persediaan apa-apa. Ke Arab Saudi dah poning-poning lah tu. Kan? Dengan tiba-tiba nak bagi Israel masuk. Tiba-tiba. Besok tengoklah. Sampai besok Yahudi ni nak kontrol pula Baitullah macam mana. So kita fikir. Ni semua tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita masih lagi leka. Berkecamuk lagi kan. Jadi ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Datang ke rumah Allah, zikir. Dan lepas sembahyang zikir, doa pada Allah banyak-banyak. Lepas tu kalau ada kenduri kenara tahlil pun pergilah sama-sama. Sebab dalam tahlil ni kita tengok kan, kita zikir ni kita ramai-ramai zikir. Kan, kalau tak kadang-kadang kat rumah belum tentu baik sendiri. Kan, itulah cerita ya. Doa kamu sama-sama, doa kepanjangkan, minta Allah Ta'ala berkati kehidupan kita. Jadi teringat saya di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang kejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baiklah kita kerja akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak dengan atas kesudian. Janganlah panggil kali terakhir, esok panggillah lagi ya. Jadi apa-apa pun insya-Allah kita akan buat program lagi di masa-masa akan datang. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kalau kita tengok kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Mana walaupun sikit, kita kembangkan, amalkanlah. Dan begitu juga, tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput hari ini rasa nak junjung.